ulama tu kita marah tu yang saya marah ni. Dia kata kat ulama, dia kata guru pondok tu mana Quran majak tahid. Tu bukan apa tu, tak ada dalil tu tanda lah. Kita jadi terbalik lah, jadi terbalik. Tak bubuh hadis, itulah kata tu tak pandai. Orang dulu kalau bubuh hadis tu tak pandai apa? Maklum semua belaka tahu dah. Tu. Habis. Wala yaridu, dan tidak datang yaridu ai i'tiradan, tidak datang nisbah i'tirad oleh qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala fi haqqi Yahya, pada hak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabiyya, kami kurniakan kepada Yahya akan hukum dalam keadaan dia kanak-kanak. Sabian ha bagi domain mustati di dalam hu. Tu kalau cara pondok dia ngaji dia kira habis. Ini surah Maryam. Baik. Tidak datang iktiraf pada ayat tu. Jadi kita jangan iktiraf kata apa? Nabi Yahya jadi kanak-kanak lagi Nabi. Mana? Ayatnya wa ataina hukma sabiyah. Jangan kita syok sendiri. Li'annal murad bil hukmi al ilmu wal ma'rifah. Ilmu dan makrifat, la an-nubuwah, bukan kenabian. Tapi macam kita katalah dua-dua sudah. Kalau kata hukma sabiyan tu, hukma tu Nabi, sebab ayat sebelumnya apa? Ya Yahya khudhil kitab bi quwwah, ambillah kitab dengan kuwah. Itu saya yang anggap-anggap, itu bukan depa lagi. Ya Yahya khudhil kitab. Baik, kalau kita kata kitab tu hak ulama kedua kata bukan kitab tu makna Nabi Yahya mana ada kitab. Kitab tu makna lain. Apa tu gitu. Itu saya hanya buat tanggapan. Dua-dua puak ni tak ada di sini. Kalau ada di sini berasap. Berasap kita pun tak faham. Puak dia faham. Saya yang bahaya, kadang saya suruh duk masuk. Tu yang bahaya. Sampai orang kata saya Mu'tazilah dulu mengajak. Baca betul saya jadi Mu'tazilah. Gerbang. Saya hentam dulu halus senang. Saya jadi Mu'tazilah. Sebab apa bunyi, sebab apa Tuhan tak boleh nampak. Bom. Puak tu duduk dengar di luar. Lepas dengar hak tu saja. Hak minggu depan saya tak cerita lagi. Ustaz Mu'tazilah tu. Lepas tu saya Mu'tazilah. Di kampung lah. Mu'tazilah lah, tidak lah. Saya balun, tak kira waktu tu dia kali nak mengaji, kena main masjid, bukan duduk keluar tu. Dia bagi selalu lah. Ada report Ustaz, dia Ustaz Mu'tazilah. Memanglah kalau Mu'tazilah, saya Mu'tazilah, kenapa Allah tak boleh bibihak di akhirat nanti? Saya cerita. Sebab begini, saya jadi Mu'tazilah tak? Tapi minggu depan, saya jadi Mu'tazilah balik. Saya nak cerita pula. Kenapa Tuhan boleh dilihat? Tapi daripada dengar hak Mu'tazilah tu saja, jadi masalah. Dia waktu kita kena adil. Kan sebab apa? Dia kata sabiyan tu kan apa? Kita faham sebab hukmah tu Nabi sebab kita ni disebut kita, dia mesti kait dengan Nabi. Wala yaridu, dan tidak datang iktirad juga aidan kama la yaridu qauluhu ta'ala al-mazkur. Qauluhu ta'ala hikayatan an Isa, hikayat daripada Isa. Mana? Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tu kita tengok macam mana ulama dulu teliti nak faham ayat. Dia bukan faham betul-betul. Dia mengikut alat, mengikut nau sorak, mengikut alat dulu baru dia hukum. Okey. Macam depa ni kata apa? Nabi Isa dilantik, diangkat naik ke langit masa umur 33. Barangkali dia ambil dalil ni. Mana? Atani, telah memberi kepadaku kitab, wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku nabiyah. Ni surah Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah, aku ni Abdullah, ataniyal kitab, Allah telah beri kepadaku kitab, wa ja'alani, Allah telah menjadikan aku nabi. Telah tu bukan maknanya
Bukan maknanya masa dia cakap tu dia dah dapat Nabi. Belum lagi. Nanti tengok. Li'anna qauluhu ta'ala ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, itu dia panggil minat takbir, ibarat bil madi, dengan madi, anil mustaqbal, ganti daripada mustaqbal, tinggal mustaqbal. Ni an mustaqbal ni maknanya sebenarnya cerita tu akan datang, tapi diibaratkan dengan madi. Ini banyak dalam Quran. Ini dipanggil apa? Litahaqqukil husul wal wuqu'. Dia panggil. Kita banyak cakap begitu. Kan? Hang apa dia? Sakit ni. Syafaq Allah. Apa syafaq Allah? Allah telah sembuh kau. Telah sembuh apa aku duk sakit. Syafaq Allah. Arab pun dia akan guna madi. Bila sebut madi, seolahnya dia mengharap, seolahnya dah berlaku. Allah dah sembuh kau. Nak bagi dia confident, Allah dah sembuh kau. Padahal bukan. Asalnya Allah yushfika. Allah yushfik. Allah akan sembuh kau. Tapi tak salah, bahkan lebih kuat. Syafaq Allah. Allah telah sembuh kau. Padahal dia doa tu bukan nak kata Allah dah sembuh, kamu bakal dia sembuh. Macam apa? Bank tukar harga. Ishtarai tu dah beli apa akad lagi. Bank tukar. Aku dah jual kat hang, tapi dia pergi tolak. Dia tak boleh. Tu. Banyak sirah-sirah angkat kita guna dengan madi. Macam ankah tukar. Bukan ungkih, ankah. Dia macam tu. Sirah-sirah ni, sirah-sirah akad, sirah-sirah jual beli banyak digunakan dengan madi. Madi. Tu. Baik. Sebab tu yang ada juga di kampung-kampung duk berdebat tentang baca doa apa dia buka puasa. Aftar tu aku dah berbuka. Bergaduh sampai saya, aku tanya, ustaz ni aftar tu, bika aftar tu ni kami dah buka. Maknanya dia kena lepas makan. Sebab apa aftar tu? Sebab faham mati. Ada yang faham, ada faham ni. Mula baca, akhir baca. Senang, dua-dua lepas. Saya bergaduh. Ada yang faham, baca tengok. Baca dia tengok. Apa tu makan? Dah baca mula lah aftar tu maknanya bukanlah aku dah buka. Banyak dalam Quran. Wa idza sumi'al Quran, bila telah didengar, bukan didengar. Bukan telah didengar, bila kamu nak dengar. Bila kamu nak membaca Quran. Idza quri'al Quran, bukan kamu telah baca. Kalau kamu nak baca Quran, pasal bila minta berlindung. Banyak ada benda tu yang kita nak kena faham bagi halus itu benda tu. Ini di sini dalam Quran ni, ataniyal kitab ni memanglah sebut ibarat dengan madi. Soalnya macam Nabi Isa kata tu, makna dia sebenarnya masa dia kata tu tak dilantik lagi. Ulama ambil di situ. Ini dipanggil takbir bil madi anil mustaqbal. Dia ambil guna dengan kalimah madi, tinggal mustaqbal. Dia tak guna kalimah mustaqbal akan datang. Ini ala haddi, tulis situ, li tahaqqukil husul wal wuqu'. Macam kita radhiyallahu an hafizahullah, Allah telah pelihara. Bukan hafiz yahfazukallah, yahfazuhullah. Asalnya doa, tapi tak hafizahullah, Allah dah pelihara. Walaupun dia doa untuk korban, tapi diguna dengan mati. Dia panggil tahaqqukul husul wal wuqu'. Mana? Ala haddi qauli ta'ala. Seperti mana Tuhan kata? Mana? Ata amrullah. Telah datang perintah Allah. Bukan telah datang. Ayat tu ata amrullah fala tasna'jilu. Telah datang suruhan Allah, maka jangan kamu gopoh. Bila kata jangan kamu gopoh, kalau dah datang nak gopoh apa? Dah, pekerjaan Allah, perintah Allah akan datang. Kamu jangan gopoh. Tapi dah ata amrullah, telah datang perintah Tuhan, fala tasna'jilu, jangan kamu gopoh. Dah datang nak gopoh apa? Nampak dah tu, nak bagi faham tu. Saya nak bagi sama-sama kita bagi faham. Nak faham perkataan ulama ni bukan senang. Kita nak faham hadis, begitu juga. Bukan senang-senang saya sebut. Kita nak mengaji ulama hadis, nak mengaji hadis,
Kita kena ngaji, dia tu ulama hadis dan dia ulama lain. Kita ngaji kat hadis, dekat ulama hadis, dia bukan ulama fiqh, dia bukan ulama usul fiqh, tu sakit. Orang dulu dia ngaji ulama hadis tu dia lah ulama tauhid, dia lah ulama usul, dia dah ulama mantik. Sebab tu kita faham hadis dah, faham sesungguh. Sebab tu bahaya bila kita mengaji hadis dekat dia ni mengaji takhasus hadis. Kita terbalik. Bila dia ni takhasus hadis, kita kena mengaji kat dia. Saya kalau kata dia ni takhasus hadis sahaja, saya takut mengaji. Sebab dia tidak ada takhasus bidang lain. Bila bukan bidang lain, dia hanya mengaji cara dia ambil pada guru dia. Jadi dia akan keluar fatwa daripada guru dia. Kita pun ambil fatwa daripada guru kita tu, tanpa kita menilai pendapat ulama-ulama lain. Lepas tu nak faham hadis, dia kena dalam. Dia kena faham, dia kena pandang kok bayan, badek, ma'ani, mantik, semua dia kena lihat. Kita faham kok zahir hadis, itu jadi masalah. Tengok ni, ata amrullah. Kita tengok lagu mana mereka membahas tentang ayat-ayat ni. Kita tengok kehebatan mereka. Ata amrullah. Ata amrullah ni bukan telah datang perintah Tuhan, bakal datang perintah Tuhan. Sebab dalilnya ialah fala tasta'jiluh. Awil makna ataupun makna begini. Makna kata ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan tu, wa ja'alani nabiyan fi ilmihi. Allah telah menjadikan aku nabi pada ilmu dia yang sedia kala. Di ilmu dia sedia kala aku dah nabi, cuma belum ditanjis. Ini kalau ilmu tauhid lah. Kalau kira azali di ilmu Allah, aku ni dah nabi dah. Tuhan tahu Nabi Isa ni jadi nabi pada saat dia lantik ke atau masa Nabi Isa belum dilahir lagi? Nabi Isa belum dilahir, Allah dah tahu dah Isa ni jadi nabi. Bukan dia baru tahu. Jadi iktibar ilmu dia. Iktibar ilmu dia. Wa ja'alani nabiyan fi ilmihi. Habis. Haza. Ifham haza. Fahamlah kamu akan ini yang tersebut. Daripada ini perbahasan. Wa waqa'a bi kalami Sayyidi Ali Al-Khawas. Dan telah terdapat pada kalam Sayyidi Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ni Ustaz Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia ni tok guru bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani. Dia kata apa? Annan nabiyya, nabi ni, nabi secara umum lah kot no. Nubbi'a min sigharihi, dilantik jadi nabi semenjak kecil lagi. Atau alif lam tu dia punya alif lam lil ahdi. Mana? Nabi Muhammad. Kalau bukannya Muhammad tu dah masalah sebab dia umum. Barang ataupun dikata habis sebut nabi ni pada kecil. Dia pada kecil. Baik. Tapi kalau kita faham sekali lalu, ya mungkin sebab Allah bila dia nak lantik jadi nabi. Nabi-nabi ni kalau kita mengaji kitab-kitab tauhid, Nabi-Nabi dia maksa daripada kecil. Nabi mana pun itu, ni Muhammad sendiri, apatah lagi Allah jaga mereka daripada kecil sebab Allah nak lantik mereka ni. Allah takkan lantik Nabi-Nabi yang bahasa kecil dia lok-lak. Bahasa utara lok-lak. Sebab tu ustaz-ustaz tu ni payah duduk di kampung dia. Sebab apa? Selalu ustaz-ustaz tu ni dia masa dia kecil dia buat. Jadi dia tak laku di kampung dia. Ni, dulu pakai seluar pendek tu terbih. Dia ni sembelih ayamku. Ni jadi ustaz. Orang tak percaya apa tu nak jadi ustaz. Dia kena luar, dia kena hijrah. Baru orang percaya. Dia kena hijrah. Tak apa? Dia duduk main goli sikit dengan aku. Aku nak main dengan dia. Aku tahu rahsia daripada A sampai Z. Sebab tu kena main Kuala Lumpur, kena main mana dia laku. Balik kampung tak laku. Apa? Perangai kita dulu ni. Dia pun tahu. Tapi Nabi, Allah Ta'ala tak bagi panggil ulak dari kecil. Semua Nabi hidup. Ni Muhammad sendiri pun, daripada kecil.
Sampai dipanggil Al-Amin. Kan? Dia berkecil. Dalam hadis Muslim menceritakan Nabi dibedah. Dibedah tu pada masa Halimatus Sa'diyah belah dia. Dibedah pada masa dia kecil. Halimatus Sa'diyah belah dia duduk lari di kampung. Malaikat main tangkap belah dia. Masa kecil. Maknanya Abdul Rahman Syarani dia kata, Sayyidi Ali Khalid Al-Khawah dia kata apa? Nabi kecil daripada kecil lagi. Cuma kita kena faham perkataan dia tu. Kita jangan tulis nak pangkah dia. Mungkin dia kata ni Nabi tapi cuma di KZ ataupun tidak lagi, ataupun berjalan tak berjalan lagi dia punya tugas dia. Tapi masa kecil Nabi dah mereka ini. Cuma bila main 40 tahun baru jalan. Macam ni, macam Islam. Mazhab lain orang, kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita, kalau dia tu beranak Islam dia bukan berjalan lagi. Cuma dia tahayyuk saja. Dia bila dia 15 baru dia betul-betul baru berjalan keislaman dia. Tapi bukan dia kafir. Dia orang panggil berjalan dengan jalan Islam saja. Dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu bila sebelum balik dia mati masuk syurga. Budak-budak ni sampai anak kafir sendiri pun. Dalam ahli sunnah wal jamaah, anak orang kafir yang belum balik masuk syurga. Sebab kafir dia tak berjalan, Islam dia pun tak berjalan. Belum terlaksana Islam dia tu selagi dia tak balik. Dalam mazhab Syafi'i tak sah kita jual beli dengan kanak-kanak. Cuma Imam Nawawi dia kata bolehlah kalau kanak-kanak tu pandai. Mujur kan tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita jual beli dengan kanak-kanak ni tak sah. Kadang-kadang puak tinggal dia suruh anak dia jual. Anak dia baru umur 11 tahun. Umur 8 tahun. Tu. Tinggal kata ulama Sayyidina Ali tu berjalan Islam ni bila dia balik. Dia masuk Islam masa kecil. Ulama sampai bahas sampai tahu tu Sayyidina Ali tu. Tapi bukan makna kafir dah. Belum berjalan, belum terlaksana keislaman dia selagi dia tak balik. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i pun mazhab lain pula, selagi dia tak balik dia anak yatim dan harta dah tak ada kita bedak-bedak bagi. Walaupun dia kata akui je. Sebab dia panggil orang yang belum balik ni maslubul kalam, kataan ni ditutup. Maslub. Sebab dia ni tak diiktiraf apa-apa pun. Cuma Islam dah sebab dia mau bersifat dia saja. Bila dia 15 baru berjalan. Baru dia bukan 15, bila dia dah balik baru berjalan. Masa tu sah jual beli dia, sah dia punya kalau dia izin guna harta dia pun tak ada masalah. Kalau dia masa kecil-kecil ni kita kata adik ni duit ni hak panggu adik ni kami buat kenduri, dia kata tak apalah cek bagi. Dia boleh jadi 5, tak boleh. Dia tak boleh. Walaupun dia dah pandai mengaji pun dapat umur 1. Tapi lagi dia tak banyak tak boleh. Dia belum matang. Sebab tu umur 40 tahun ni apa rahsia? Sebab umur 40 tahun ni umur tahap matang. Matang. Dia umur 40 tahun ni matang. Siapa yang tak perlu 40 tahun lagi bukan matang. Saya lepas dah. Dia tak matang. Jangan pasal dia matang. Dia tak matang. Bila dia umur 40 tahun baru dia ingat. Dulu ni awak lah aku jadi macam tu. Masa tu kita pasal seronok sangat. Tapi ya Allah awak lah kita senyum seorang. Sebab masa tu masa kita buat tu kita tak matang. Umur 40 tahun umur tahap kematangan. Dan kekuatan tu masa umur 40 tahun. Bila dia nak turun dah 45 46 dia boleh nak turun. Dia mula pergi tahap 40 tahun tu tahap kekuatan paling tingkat minimum. Maksimum dia tahap maksimum kekuatan dia, akal dia dan sebagainya. Baik. Jadi Ali Al-Khawali ni ulama tasawuf ni macam lepa lah kita nak sebut dia payah. Mereka ni dapat ilmu lain. Kita nak sokong tak boleh, tak sokong tak boleh. Mereka ni duduk jalan lain dia pergi kat mereka. Annan Nabi nubbi'a min sirari. Nabi dilantik Nabi daripada kecil lagi. Semenjak kecil dari Nabi dah. Wala'allahu. Cuma ulama tauhid tanggung juga pendapat dia. Wala'allahu dan mudah-mudahan barangkali kalam Sayyidi Ali Al-Khawas ni ialah al-kamal wat tahayyu. Apa makna? Kesempurnaan dan persediaan jadi Nabi. Ni Nabi tu dilantik jadi Nabi pada kecil.
hanya orang panggil sebagai kesempurnaan dan tahayyul, sebagai persediaan saja. Kalau kita bahasa bab tu, dia kalau kita menjadi mutahid, Nabi-Nabi ni masa kecil pun dia ada mukjizat, tapi dia tak punya mukjizat. Irhaus, dia adalah tanda-tanda kenabian, cuma dia tak punya mukjizat. Dia panggil irhaus. Macam mana Nabi awan ikut kan, Buhairah nampak ada awan ikut, tu dia panggil tanda-tanda kenabian, irhaus. Ini yang kata Sayyidi Ali Khawas, kata Nabi Muhammad tu Nabi pada kecil lagi. Cuma bukan maksudnya Nabi pada kecil tu maknanya dia tu. Saat ni kita kata kenapa Quran tak tahu ni, kita kena cerdik lah, kita kena bijak dengan perkataan ulama ni. Maksudnya kecil detik, cuma belum orang panggil, belum berjalan lagi tugas dia. Selagi umur tak 40 tahun. 40 tahun baru rasmi dia panggil, baru rasmi. Sebelum tu tak rasmi lagi. Jangan kita nak bertikai kenapa guni, kenapa Jibril tak nak cerita pun Jibril tak nak. Kita jangan jadi budak-budak. Hari kita payah nak saya nak bagi tuan-tuan faham betapa susahnya nak faham ulama, dan jangan mudah kita nak menolak perkataan ulama dengan semena mudah dengan ilmu kita yang nipis. Jangan. Dia nak beritahu itu. Kama, siapa kata begini? Siapa yang boleh yang mentakwilkan perkataan Sayyidi Ali Al-Khawas ni, maknanya at-tahayyu. Kama zakaru al-allamah al-amin, dia menyebut akan dia perkataan ini oleh al-allamah al-amin Amir Hasyiah, dia punya Amir Abdul Salam, syarah bagi Matan Jawharah. Ini kitab ni cukup popular di pondok lah, Hasyiah Amir Abdul Salam. Dia sebab kitab tu banyak guru baca. Kitab tu cuma di luar lah, di luar tu banyak guru baca. Menak dalam tu tak ada. Hasyiah tu menajuk di dalam tu, tapi di dalam tu tak ada orang baca. Tapi di luar tu dia mudah daripada kitab ni. Tu dia mudah. Tapi di dalam tu dia payah daripada hak ni. Sehingga Tuku pada yang mengarang Baqarah, dia kata tidak ada ahli yang boleh membaca Hasyiah Amir Abdul Salam. Nak baca dalam semua tu tak ada ahli dia dah. Belum ada ahli. Zaman dia sini tidak ada siapa yang pakar nak baca Hasyiah Amir di dalam. Bukan di luar tu. Di luar tu saya boleh baca. Bukan kita nak bahasa kita mengaji, tapi di dalam jangan. Kalau tak cukup alat, tak ada makulat, tak ada bayan, badek, ma'ani, apa tak ada, jangan duk cuba masuk. Dia masuk ni, dia tenggelam masuk dalam laut, tak keluar-keluar. Lemah ni dalam tu. Tak ada ahli. Tu Upan kata. Ini guru saya selalu duk sebut. Wallahu a'lam bil haqiqah. Apapun mereka angkat tangan, Allah lah lebih tahu dengan hakikat yang sebenar. Begitu. Dia Sayyidi Ali Al-Khawas ni pernah, Abdul Rahman Sya'rani pernah mengaju dekat dia. Bila dia mula orang panggil salik, berjalan, melatih diri, bermujahadah, berusaha untuk sampai kepada Tuhan, makam redha Tuhan, kan? Jadi bila dia ambil tarikat daripada Syekh Ali Al-Khawas, dia bersuluk. Jadi banyak dia, maknanya dia banyak dimaki hanguk oleh manusia. Orang caci dia, orang kata macam-macam, dia sesat lah, beginilah. Dia kata, Syekh, kenapa saya selalu dimaki orang, sedangkan saya buat benda yang baik? Dia kata, kalau kamu selagi duk nampak makian itu datang daripada manusia dan kamu melayan makian itu, Allah akan turun bala, Allah Ta'ala akan banyakkan lagi orang maki kamu. Tapi sebenarnya itu semua datang daripada Allah. Allah nak uji kamu. Start pada tu dia tak layan, siapa pun tak kata kat dia lah. Ni orang tersam. Ni semua datang pada ujian daripada Allah untuk kamu. Kalau Allah uji, kamu lawan tu bukan kamu reda, Allah akan turun uji lagi. Allah akan uji kamu, uji. Kalau kamu terima ujian itu, Allah takkan bagi nak ujian. Macam orang nak kacau kita balas. Lagi orang kacau. Cuma orang kacau kita tak balas. Habis ya. Orang tak kacau. Ini cerita Abdul Rahman Sya'rani, dia mengadu pada Syekhna Sayyidi Ali Al-Khawas. Habis. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Itu. Jadi
ke atas Nabi. Segala puji bagi Allah, dan kemudian salam Allah dan serta salamnya ke atas Nabi, Nabi yang datang ia bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Apa dia tauhid? Ifradul ma'bud bil ibadah. Itu makna tauhid. Tauhid ni ifradul ma'bud bil ibadah. Yang masalahnya ni Muhammad ni, dia datang membawa tauhid. Dia datang membawa tauhid kepada Allah fi hali ta'addudil ma'budat al-batilah. Pada saat banyak sangat tuhan-tuhan yang disembah yang batil ini. Di saat banyak tuhan, tiba-tiba masa tu orang pakak percaya Tuhan macam-macam jenis ramai. Tuhan dia mesti banyak. Tiba-tiba mai Muhammad kata Tuhan dia mesti satu. Itu. Wa qad khalat dinu anit tauhidi. Padahal pada masa dia membawa tauhid itu, agama sunyi daripada tauhid. Pada masa tu orang pakak menyembah berhala sampai 300 lebih berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Itu berhala yang besar-besar, yang kecil-kecil tak kira 300 lebih yang duduk keliling Kaabah. Kita bayangkan, berhala pula bukan jenis senyum-senyum. Berhala Arab ni dia bukan jenis berhala senyum-senyum tak. Satu-satu kita tengok tu dia macam nak makan orang. Gigi itu dengan begini. Kita tengok pun takut. Mai ni Muhammad pula dia duduk pergi kata pula dekat pokok, dekat berhala-berhala ni. Dia ajak pula mengesahkan Tuhan. Dan manusia pada zaman tu pula jenis manusia ganas, bukan jenis macam kita. Kita dengar Abu Lahab pun kita takut dah nama dia. Abu Jahal, nama tu nama sangsingnya. Pok ni bunuh selama tak nak takut. Tapi ni Muhammad boleh bawa Islam seorang-seorang dia. Hebat. Kita tengok tu cukup hebat. Sunyi daripada tauhid agama pada masa tu. Manusia tawah telanjang. Baik. Ini nak membayangkan mabadi asyarah bagi setiap setiap ilmu. Qauluhu bitauhidi. Nabi datang dengan membawa tauhid. Qauluhu bitauhid ai bi talabihi, dengan menuntut tauhid. Nabi datang dia menuntut manusia, mengarahkan manusia mengesahkan Tuhan. Wa fihi, pada kata Syekh bitauhid ini dia panggil bara'atu istihlalin. Bara'atu istihlal ni dalam ilmu balaghah. Apa dia bara'atu istihlal? Wahia ayyatiyal mutakallimu fi tali'ati kalamihi bima yush'iru bimaksudih. Ayyatiyal mutakallim, bahawa mendatang orang yang berbicara itu fi tali'ati kalami, pada permulaan kalamnya. Sama ada dia berpidato, berceramah, bercakap, bernasihat ataupun mengarang. Di permulaan kalam itu dia telah memberi isyarat bahawa ilmu apa yang dia bakal cerita. Jadi orang dulu kalau dia bercakap, kita tahu dah dia nak cakap bab apa. Di mukadimah kita dah faham. Macam mana ni? Kalau kita baca matan, mula-mula mungkin kita tak perasan. Alhamdulillahi ala silati summa salamullahi maqsalati. Dia tak apa ni. Alan Nabi Ja'bit Tauhidi. Ni mutahid ni. Mutahid dah. Dia isyarat dah. Kita tengok dalam kitab-kitab mana kalau nahu bi isyarat nahu. Alhamdulillahilladzi rafa'a man amana bihi wa nasaba man amila bi amali wa khafada man asahu.
Segala puji Tuhan Allah, Tuhan yang meropokkan orang beriman, Tuhan yang menasabkan orang yang beramal, Tuhan yang menghopatkan orang yang derhaka. Oh, nak bicara cara ropok, khopat, nasab. Jadi mula-mula kita pala ni munahu. Orang dulu dia mengarang kita. Kita tak ada dah usilah masuk kodong itu. Kita tak. Dan dia nak tutup pun dia ada bara'atul maqta'. Dia ada pula, dia memberi gambaran dah dia nak berhenti. Ram dia sebut dah. Wassallallahu dia ada dah. Dia layan dah. Dia macam kapal terbang nak turun, dia beri isyarat dah. Kita. Ni dah berdebum turun sekali itu kapal terbang. Naik pop gitu, turun berdebum. Dulu dia nak naik dia ni. Kalau kata apa? Alhamdulillah Al-Aziz. Tu mustalah hadis. Dalam ada hadis aziz. Apa lagi? Muhammadil Al-Musnid. Dicita hak yang berkait dengan mustalah hadis. Tu disebutlah musnad, disebut Al-Aziz. Kadang-kadang allazi inqata'a munqati'. Orang yang faham dia faham. Oh, ini orang panggil barak dia istilah. Dia dah beri isyarat. Di permulaan tu dia beri isyarat, dia kata dia nak mula dengan ilmu apa. Kita kadang-kadang setengah jam tak tahu ni ustaz nak cakap apa. Hujung tak tahu lagi ni dia nak cakap apa. Kadang-kadang sampai tak tahu apa dia cakap. Lalang mendarat. Kadang-kadang tajuk Isra' Merah, tapi tak tahu apa, kita tak tahu dia lah habis. Ceramah apa ni Isra' Merah, tapi dia bawa pikan mereka mata. Ada juga macam tu. Ni kita faham bara'atu istihlal. Biasa bara'atu istihlal ni kelipan, kilauan bulan. Istilah anak bulan. Tapi dia tak salah kira lah tu. Dia jadi satu nama dah. Dia panggil bara'ah istihlal, iaitu ayat tiyal mutakalim, mendatang si mutakalim fi tali'ati kalami, pada permulaan kalamnya, bima yushiru, dengan suatu, dengan kalimat yushiru yang memberitahu, bimaksudi, dengan tujuan mutakalim tu cakap. Apa maksud dia nak cakap ni? Oh, kita faham dah. Dia nak cakap ni cakap tauhid. Sebab apa? Dia sebut jelas-jelas bit tauhid. Tauhid ni apa dia? Wat tauhidu lughatan, tauhid dari sudut bahasa, al ilmu, mengetahui, bi anna syai'a wahidun, dia tahu bahawa suatu itu tunggal. Cukup. Tak kira Tuhan kan siapa ke ikutlah. Dia lughah ni dia umum. Kita tahu bahawa suatu itu satu, tauhid lah nama dia. Kita tahu kata isteri kita satu, tauhid lah. Itu lughah, tauhid lughah. Wa syar'an, ini yang kita nak bahas. Ataupun dipanggil juga istilahan. Wa syar'an bima'nal fan al-mudawwan bima sayati. Salah. Dia wa tauhid. Guru saya kata, dia kata tapi tak apa syar'an, tak apa syara'. Wa tauhid lughatan al ilmu bi anna syai' wahid. Wa tauhid syar'an bi makna al fan al mudawwan, mata pelajaran yang telah dibukukan. Ilmu tauhid lah. Mudawwan maknanya al-muallaf awil musannaf bid dafatir. Itu mudawwan. Mudawwan ni al-muallaf awil musannaf fid dafatir. Dafatir daftar, jamak beda daftar, dafatir. Mana apa? Perkataan yang disusun, yang dikarang di dalam buku-buku daftar. Itulah fid dafatir. Di kertas-kertas. Itu al-fan mudawwan. Macam ini panggil fan mudawwan. Ini tauhid ni. Tauhid ni. Dia panggil apa? Al-mu'allah, al-musannaf fi dafatir. Ini dafatir dia panggil. Dafatir. Kertas-kertas ni. Itu. Pima sayati, pada barang yang lagi akan datang perbahasan dia. Ilmu yang pan di sini makna al-masail.
Fan dengan makna al-masail, masalah-masalah ilmu yang dikarang. Itu makna dia tauhid pada syarak. Wa huwa ilmu tauhid dengan mana fan ini, fannu ilmu tauhid, ilmu tauhid lah, ilmun yuktadaru bihi, yang mampu dengan ilmu tadi ala isbatil aqaidid diniyah, dengan ilmu tadi mampu kita mengisbatkan aqaid agama. Tapi ilmu tadi muktasabun. Muktasabun ni sifat bagi ilmun. Ilmun muktasabun, ilmu yang diusahai, min adillatiha, daripada dalil-dalilnya, dalil-dalil aqaid al-yakiniyah, yang yakin. Dia bila sebut yakin, dia keluar fiqh. Fiqh ni dipanggil adillah zanniyah. Tauhid dia tak boleh ambil dalil-dalil zanniyah. Dia semua dalil dia yakiniyah. Fiqh dia zanniyah. Tahu mana kata zanniyah? Dengan sebab tu jadi 4 mazhab. Tu kira 4 mazhab, tak kira mazhab kecil-kecil. Kalau dia dalil dia tadi ni yakiniyah, dia akan di satu mazhab. Itu zanniyah. Imam ni faham dalil hadis ni kot ni, imam ni faham kot sini. Imam satu lagi dia faham kot lain. Itu dia panggil zanniyah. Wal muradu bihi huna asy-syar'i, tapi murad dengannya, dengan tauhid huna di sini, asy-syar'i, tauhid syar'i. La bimakna al-fan al-mudawwan, bukan dengan makna mata pelajaran yang telah dibukukan. Fima sayati, pada barang yang akan datang hak kita nak mengaji. Apa dia tauhid syar'i? Murad dengan tauhid mana? Murad pada kata ja'a bi tauhid. Bukan Nabi bawa main kitab tauhid. Bukan Nabi duk ajak sifat 20. Memang tak ada sifat 20 zaman Nabi. Cuma Nabi bawa apa dia? Tauhid syar'i. Apa tauhid syar'i? Hak kita duk mengajar ni dia panggil tauhid di mana fan al-mudawwan. Ni kita duk mengaji ni fan al-mudawwan. Hak Nabi bawa tauhid tu bukan kitab tauhid. Kitab tauhid tak ada zaman Nabi. Nabi tak pernah ajak sifat 20. Bid'ah je kita duk mengaji ni. Wa huwa tauhid syar'i ifradul ma'bud, mengesahkan Tuhan yang disembah, menunggalkan Tuhan yang disembah, bil ibadah, menunggalkan Allah dengan ibadat. Menunggalkan Allah dengan ibadat ni dia ada dua. Menunggal mana kita tidak mensyirikkan Allah dalam ibadat. Mensyirikkan Allah dalam ibadat dia ada dua. Syirik jali, itu orang kafir. Di satu lagi hak ni yang kita paling bahaya sekali dan yang paling kita tak sedap, syirik khafi. Syirik khafi dia kena ilmu tasawuf. Dalam hadis banyak sebut. Nabi takut sekali syirik yang tersembunyi. Syirik jali semua kita tak mau, semua bahala kita tolak awal-awal lah. Dalam kita duk tolak bahala-bahala hak ni kita masih ibadat bersama dengan yang lain. Kita semayang kana. Bukan kerana Allah, kerana ni kerana bijan. Tu namanya syirik khafi. Dia panggil syirik khafi. Orang ahli tasawuf dia ibadat, dia buang segala kesyirikan. Bukan setakat kerana manusia. Dia sendiri pun lenyap. Dia semayang bukan dia nampak dia yang buat. Semua daripada haul dan kuah Allah. Ini tasawuf. Haul dan kuah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dalam membuat taat, tidak ada upaya dalam meninggalkan maksiat melainkan Allah. Nabi kata kepada Abdullah bin Umar, bila Abdullah bin Umar sebut la haula illa billah, Nabi kata, kamu tahu tak lagu mana nak mentaksir la haula illa billah? Nabi sebut la haula
fi ta'atillah wa la quwata fi tarkil maksiyah illa bi'aunillah. Tidak ada daya dalam membuat taat, tidak ada